Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhi'ai wa qutil arwahi wa khizaiha wa ala alihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia yakni solat, mudah-mudahan dengan niat kita niat i'tikaf berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, menjadikan amalan kita ni amalan yang akan Allah timbang di mizannya di akhirat nanti. Dan juga dengan keberkatan majlis ilmu ini mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik zahir dan batin, diberikan rezeki yang baik zahir dan batin. Juga dengan keberkatan majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah dan segala bala bencana yang menimpa kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi untung kita berada dalam majlis ilmu kerana dalam majlis ilmu ini adanya masail, adanya masalah-masalah hukum hakam yang kita bincang dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ini juga adanya fadail, fadilat-fadilat yang mana tidak ada pada majlis lain. Dan dalam majlis ilmu juga ada fawaid, iaitu faedah-faedah. Kalau kita duduk dalam majlis fadail, cuma hanya kita dapat fadail sahajalah. Kan? Kita dapat fadail saja. Duduk dalam majlis zikir hanya dapat zikir saja. Tapi dalam majlis ilmu ni dapat kesemua-semuanya. Zikir pun ada juga. Kerana dalam majlis ilmu dia disebutkan ada zikriz salihin tanzilur rahmah. Ketika mana disebutkan tentang orang-orang yang saleh, maka Allah turunkan rahmat dalam majlis tersebut, iaitu majlis ilmu. Majlis ilmu ni kita sebut tentang Nabi, tentang Allah, tentang orang-orang saleh, tentang ayat Quran, hadis dan sebagainya. Jadi rahmat diturunkan kerana keberkatan majlis ilmu. Di muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, mudah-mudahan kita istiqamahlah sampai Allah mengambil nyawa kita. Kita istiqamah dengan majlis ilmu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Iaitu kita telah masuk pada bab yang keempat berkenaan dengan adab-adab mandi, iaitu pada muka surat 28 dan 29, yang mana kita telah bincangkan sebelum ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu apa keperluan kita ketika mana kita nak ke tandas dan sebagainya, dan juga dijelaskan tata cara ataupun tata tertib ketika mana kita mandi, yakni mandi wajib. Mandi wajib, dan juga kita telah jelaskan iaitu perkara-perkara yang wajib ketika mana mandi wajib itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan segala najis kotoran yang berada di badan kita, dan yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh badan. Dan juga perkara yang wajib dalam wuduk, sebagaimana wuduk kita mengambil wuduk untuk solat. Ada 6 rukun wuduk, tidak termasuklah yang sunat-sunat. Yang 6 itu niat, membasuh muka sekali, membasuh kedua tangan sampai ke siku tu juga sekali, menyapu sebahagian daripada kepala sekali, ini ketika mana mandi wajib. Membasuh kedua-dua kaki sampai ke buku lali sekali, dan juga tertib. Kita nak buat sebagaimana kita mengambil wuduk, basuh 3 kali pun tak ada masalah. Kan, itu lebih baik. Dan seterusnya kata Imam Al-Ghazali, dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad. Yang lain daripada yang disebutkan yang wajib ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut
Yang mana kita akan nyatakan lagi sekejap lagi apa perkara yang sunat selain daripada yang wajib itu ketika mana kita mandi wajib. Dan kelebihannya sangat banyak. Maksudnya selain daripada kita mengerjakan yang wajib, kita juga hendaklah mengerjakan yang sunat muakkad tu supaya apa? Supaya mendapat kelebihan yang sangat banyak. Kelebihan yang sangat banyak. Pahalanya sangat besar. Pahalanya juga sangat besar. Lagi jangan kita memadai dengan yang wajib saja. Melainkan kita tambah juga dengan yang sunat itu supaya terkumpul kelebihan yang banyak dan juga pahala yang besar. Kenapa? Kerana kita kena ingat, kita ni orang biasa, orang awam yang tidak banyak amalan. Kita tak banyak amalan kan? Saya tak banyak amalan, saya tak mengaku saya banyak amalan. Jadi bila kita tidak banyak amalan, dan amalan yang kita ada pun kita tak tahu banyak mana yang diterima, kan? Kita tak tahu banyak mana yang diterima. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita usaha selain pada buat yang wajib, kita nambah yang sunat. Menambah yang sunat. Supaya kalau ada kecacatan pada yang wajib, yang sunat-sunat tadi dia akan menampung. Jadi kalau kita buat yang wajib sahaja, tak ada yang sunat, kalau kata ada kekurangan pada yang wajib, nak tampung dengan apa? Nak tampal dengan apa kan? Tak ada penampal. Jadi yang sunat-sunat ni adalah penampung ataupun penampal bagi kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi. Kata Imam Ghazali, kalau orang yang tak ambil perhatian dengan perkara-perkara yang sunat ini, apa-apa sajalah dalam ibadat yang ada sunat daripada wajib, tak ambil perhatian, pandang enteng, ambil mudah, pandang ala sunat saja, ala sunat saja kan, memandang rendah, dia akan kerugian. Bahkan boleh membawa boleh membawa yang wajib itu dalam bahaya. Yang wajib itu dalam bahaya. Kerana perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan pada kekurangan yang ada pada yang wajib. Jadi yang sunat ini sebagai penyempurna kepada perkara yang wajib. Tak dapat tidak maknanya yang sunat ni pun kita kena buat juga. Kena buat juga. Kita pegang konsep dia, yang sunat ini kalau kita tak buat kita rugi. Bukan kalau tak buat tak mengapa. Jangan pegang begitu. Kalau pegang tak buat tak mengapa, maka kita tak akan buat. Confirm tak akan buat. Tapi kalau kita letak bahawa yang sunat ini kalau aku tak buat, aku rugi, itu kita akan ada motivasi untuk kita buat. Kecuali kita lupalah. Lupa tu tolak tepilah, lupa nak buat macam mana kan. Tapi kalau ingat, usaha untuk buat perkara yang sunat itu. Baik, kita sebutlah antara perkara-perkara yang sunat ketika mandi wajib itu. Yang tadi kita sebut perkara yang wajib. Imam Al-Ghazali tak sebutlah perkara yang sunat di sini sebagai jalan untuk meringkaskan. Tapi untuk kita sebagai orang yang belajar, untuk menambah pengetahuan, jadi kita sebutkan juga perkara yang sunat itu. Antara perkara yang sunat ketika mandi wajib itu, yang pertama adalah tasmiyah ataupun basmalah, ataupun membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada persoalan, ada pertanyaan, kita mandi wajib ni dalam tandas, macam mana nak baca bismillah, nak baca basmalah? Ada cara dia, ada cara dia. Yang kedua pula, macam mana nak baca bismillah ni? Kan kita dalam keadaan berjunub, tidak suci. Macam mana nak baca bismillah? Kalau dalam Fatihah, bismillah tu dikira salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Jadi macam mana ketika mana kita nak baca bismillah itu, kita niat bismillah itu sebagai zikir. Niat sebagai zikir, bukan niat sebagai sebahagian daripada ayat Quran. Niat dia sebagai zikir. Kalau kita membaca basmalah, bismillah itu dengan niat kita tilawah ataupun membaca Al-Quran sebagai daripada Quran, hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab apa? Kita dalam keadaan berjunub ataupun berhadas besar. Orang berjunub berhadas besar kan, tak boleh baca Al-Quran, kecuali dia suci. Jadi caranya apa? Caranya adalah niat zikir. Bismillah tu kita baca dengan niat zikir. Faham? Boleh faham? Kita baca dengan niat zikir. Itu yang pertama, tasmiyah ataupun baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam tanah baca dalam hatilah, kan? Baca dalam hati. Yang kedua adalah membasuh kedua-dua tangan terlebih dahulu sebelum perkara yang selanjutnya, ya.
basuh kedua-dua tangan sebelum nak juru air ke anggota badan yang lain. Itu sunat. Itu sunat. Kemudian yang ketiga adalah mengambil wuduk sebelum mandi wajib. Ada juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ni. Mengambil wuduk sebelum mandi wajib. Ambil wuduk dulu dengan ditangguhkan basuhan kaki. Kalau dalam sepanjang kita mandi wajib itu tidak membatalkan wuduk, maka tak perlu lagi ulang wuduk semula. Kalau kata terbatal wuduk, kena ulang semula lah. Kalau tak terbatal, selesai mandi wajib, kita baru basuh kaki tadi. Basuhan kaki tu simpan yang terakhir sekali. Kemudian sunat yang lain adalah kita mengusap-ngusap ataupun menggosok-gosokkan tangan pada keseluruhan tubuh badan kita supaya supaya air ini sampai ke keseluruhan tubuh badan kita. Walaupun sunat itu jalan yang langkah yang berhati-hatilah supaya kita pastikan air itu sampai ke keseluruhan tubuh badan kita. Kemudian sunat yang seterusnya adalah mesti muwalat. Muwalat ni ialah kita berterusan. Kita mandi, langkah-langkah kita dalam mandi tu mesti berterusan. Tak boleh mandi sebahagian separuh, berhenti sekejap pergi makan dulu ke, pergi landing tengok cerita ke apa ke, jangan. Dia mesti berterusan. Muwalat. Walaupun ia sunat, walaupun ia tak wajib, kan? Tetap kena pastikan kita muwalat. Contohnya lah kalau seseorang tu dia mandi, dia basuhan daripada basuhan pusat sampai ke bawah. Basuh situlah. Itu saja. Bahagian atas ni dia belum kena air. Dan kemudian dia pergi relax sekejap apa semua. Kejap lagi datang balik, mandi lagi, sambung. Sambung mandi lagi. Itu dah tak muwalat, dah terputus. Tidak berterusan. Walaupun tu bukan wajib buat macam tu, tapi seelok-eloknya kita selesaikanlah kerja kita tu. Kita kan mandi kan, mandi siap-siap bagi selesai. Orang kata apa, buat kerja tu biar satu-satu. Selesaikan dulu kerja kita, itu mandi wajib. Lepas tu nak buat benda lain tu buatlah, kan. Kemudian sunnah yang seterusnya adalah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan sebelum yang kiri. Jadi maksudnya bila kita nak jurus air tadi, jurus yang sebelah kanan dulu, kan, 3 kali kan, lepas tu baru yang sebelah kiri 3 kali. Utamakan yang sebelah kanan. Kerana Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Apa-apa sahaja Rasulullah akan utamakan yang kanan sebelum kiri. Termasuklah sikat rambut sekalipun. Kan utamakan sebelah kanan dulu sebelum kiri. Nak pakai pakaian pun Rasulullah akan utama yang kanan. Buka sebelah kiri. Nak masuk masjid begitu juga, nak masuk rumah. Tempat-tempat yang dimuliakan tu mulakan dengan yang kanan sebelum yang kiri. Kemudian sunat yang seterusnya adalah menghadap ke arah kiblat. Ketika mana kita duduk tempat mandi tu, tengok kiblat arah mana, kita menghadap ke arah situlah ketika mana kita mandi. Kemudian sunat yang seterusnya adalah ketika mana kita mandi tu sunat kita bersiwak. Bersiwak maknanya sama ada kita pakai kayu sugi, miswak, ataupun kita pakai berus gigi. Itulah dah halang-halang mandi dalam tandas kan, ataupun tempat mandi, pakai pakai berus gigi. Termasuk juga dalam bersiwak juga, termasuk dalam bersiwak ataupun membersihkan gigi. Dan faedah bersiwak ni saya dah ceritakan dah sebelum ni kan. Faedah bersiwak, ukuran kayu siwak pun dah cerita dah, panjang mana, cara nak pegang. Cara nak pegang kan belum cerita lagi kan. Cara nak pegang kayu miswak ni adalah 2 jari ni, ibu jari dan jari kelingking ni ke bahagian luar, kita letak gitulah. 3 jari lagi ke belakang. Jadi begitulah cara dia. Pegang gini. Lepas tu baru bersugi. Bersugi mula daripada yang kanan daripada kanan terus ke sebelah kiri, buat dalam pusingan nombor 8 ataupun terus begitu. Cara bersugi. Dia elakkan begini tu. Kalau kita berus gigi biasa tu kita buat gini kan, gini. Kalau kayu sugi ni gini, supaya apa? Supaya tidak mencederakan gigi ataupun gusi. Terutamanya kalau dia punya ni dia agak keras. Kalau keras lah, kalau dia jenis lembut, jenis muda lagi ni lembut, getahnya masih banyak, dia tak mencederakan lah. Jadi tengok juga alat miswak tu macam mana.
Jadi cara pegangnya gini. Kayu miswak pegang gini lah. Berus gigi macam biasalah kita pegang. Macam biasa. Berus gigi nak pegang ini tak dapat lah. Sebab kaedah dia lain. Kaedah dia gini kan. Jadi pegang ni gini. Yang ini kaedah dia gini. Jadi sesuai lah pegang begini. Cara dia begini. Itu apa nama? Bersiwak. Kemudian yang seterusnya yang ke-9, sunat ketika mana kita mandi itu berdiri. Sunat berdiri. Supaya apa? Supaya air daripada atas tu turun ke bawah. Kenalah di celahan-celahan tu jangan kita menggosok-gosokkannya kan, supaya terkena air. Kemudian sunat yang seterusnya ketika kita mandi wajib itu sunat kita madmadah. Madmadah ni maknanya berkumur-kumur. Madmadah. Macam mana kita mengambil wuduk, dalam wuduk kan kita ada madmadah juga. Berkumur-kumur, itu sunat. Dan juga istinsyak. Istinsyak ni maknanya memasukkan air ke dalam hidung dan dibuang. Air daripada hidung tu istinsyak. Begitu juga ketika mana kita ambil wuduk ada istinsyak. Jadi ketika mana mandi wajib juga kita disunatkan untuk berkumur-kumur, madmadah, kumur-kumur, buang air kumuran itu, dan juga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan dibuang. Cara masukkan air ke dalam hidung itu ialah memasukkan air dengan telapak tangan kanan, disedut naik, kemudian dibuang dengan tangan sebelah kiri. Sunatnya gitu. Itu sunat sunat madmadah dan istinsyak. Kemudian sunat yang seterusnya ketika mana kita mandi wajib itu, seboleh-bolehnya kita kemih dululah. Kemih dulu ataupun kencing dulu sebelum mandi. Pasal apa kemih ataupun kencing sebelum mandi ini? Terutamanya kalau orang yang baru lepas bersama suami isteri. Takut kut ada lagi baki air mani dalam saluran kencing dia. Tapi bila dia kemih, dia kencing, dia air mani tu akan keluar sekali lah, akan keluar sekali. Itu sunat. Kita usahakan kencing. Tapi kalau dah memang tak terasa nak kencing, nak buat macam mana, jangan paksa dia lah. Dia tak nak keluar, tak bukan masa dia. Tapi biasanya akan ada maknanya kemih tu. Kemih tu biasa berlaku. Kemudian sunat yang seterusnya membersihkan kotoran sebelum mandi. Sebelum mandi. Kalau Imam Ghazali dia letakkan tu sebagai wajib. Kemudian sunat yang seterusnya menyelat-nyelatkan rambut, terutamanya kalau yang panjang, selat-selatkan rambut supaya kena ataupun sampai air. Kemudian sunat yang seterusnya adalah taslis. Taslis tu maknanya buat basuhan ataupun siram air tu 3 kali. Kan dicerita oleh Imam tadi sebelum ni kan, siram air daripada kepala dulu sampai ke bawah tu 3 kali. Lepas tu bahagian kanan jagi 3 kali, bahagian kiri pun 3 kali. Sunat dibuat 3 kali. Maksudnya 3 kali itu jumlah yang ganjil. Kemudian sunat yang seterusnya adalah mandi dalam keadaan kubul dan dubur itu tertutup. Kubul dan dubur itu tertutup. Maknanya mandi tu pakai kain basah lah. Pakai kain basah. Jangan mandi tanpa surat benang. Walaupun kita dalam tandas ataupun tempat mandi, seelok-eloknya pakai kain basah lah. Ataupun seluar pendek ke apa ke, yang sesuai ketika mana kita mandi. Maknanya kalaupun tak tutup sebahagian daripada separuh pinggang, kurang-kurangnya dubur dengan kubul tu tertutup. Maknanya kalau pakai seluar pendek cukup lah, ataupun pakai seluar dalam selesai lah. Faham itu sebagai apa? Sebagai nak menjaga. Walaupun kita sorang-sorang, bukan ada orang lain pun, kan? Jaga. Kerana apa? Kerana yang lebih afdalnya adalah mandi dalam keadaan berpakaian. Itu sunnahnya. Sunnah Nabi SAW mandi dalam keadaan berpakaian. Nabi mandi dalam keadaan berpakaian. Walaupun Nabi mandi kan ada riwayat Nabi mandi bersama isteri dia, mandi sama. Jadi kalau orang yang ada maknanya yang berkahwin, suami isteri ini sering-seringlah mandi bersama. Itu untuk mengeratkan
hubungan suami isteri. Tak boleh bagi alasan malu. Malu apa kita suami isteri kan? Kan halal. Malu apa lagi? Malu lah. Dah senja-senja ni. Janganlah macam tu. Tapi kalau ada anak kat rumah jangan buat. Anak dah tak ada, semua dah balik tempat masing-masing. Tinggal kita berdua je. Sekali-sekala apa salahnya? Minta maaf guna istilah macam senior. Dah senior. Dah senior. Kan? Saya pun senja juga. Sebab apa? Sebab tak tahu ajal maut tu tak tahu bila. Boleh jadi kejap pergi ke malam ni ke, wallahualam. Maknanya yang lebih afdal tu adalah mandi dalam keadaan berpakaian. Kerana Nabi SAW tidak pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Nabi tidak pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Walaupun begitu kita pakailah kain basahan. Kain basahan tu supaya apa? Supaya senang. Ataupun pakai tadi seluar pendek tu pun seluar dalam untuk senang air tu nak sampai ke seluruh tubuh badan. Walaupun ada ulama mengatakan kalau mandi wajib tu tak perlu nak pakai pakaian penuh ataupun sebab apa nak menjimatkan air. Tapi kalau ikut sunnah tu berpakaianlah, berpakaian. Kalau kita adat kita ni ada kain basahan kan, pakai kain basahan ketika mana mandi. Kemudian sunat yang seterusnya adalah air yang kita mandi itu tidak kurang daripada satu sok, tidak kurang daripada satu gantang air. Maksudnya kan saya dah sebutkan hadis Nabi SAW sebelum ni, kerana Nabi SAW yatawaddau bil muddi, Nabi berwuduk dengan satu mud air, satu cupak air, ataupun 688 0.688 liter ataupun 688 ml. Kemudian mandi itu dengan satu sok air. Satu sok air ni maknanya satu gantang air itu maknanya lebih kurang dalam 3.145 liter air. 3 liter lebih lah, 3 liter air lebih 3 liter. Kalau satu gantang, satu gantang air tu lebih kurang dalam 3 liter lebih lah. Maksudnya kalau nak mandi wajib ni jangan kurang daripada 3 liter. Lebih sikit tu tak apalah, lebih sikit ikut keperluan tu tak mengapa. Tapi janganlah terlampau lebih sehingga membazirkan air. Kemudian sunat yang seterusnya adalah mandi di tempat yang tidak terkena percikan air. Maksudnya kalau mandi di tempat mandi ataupun tandas, pastikan air itu tidak bertakung. Air yang ada di lantai itu tidak bertakung. Supaya apa? Kita tak tahu air itu boleh jadi bercampur air najis. Kan? Najis kan bila kita mandi, kita ingat kita dah bersih, rupanya terkena percikan yang najis tadi. Sebab tu kalau sebelum nak mandi wajib ataupun nak mandi biasa pun, nak mandi yang sunat pun, pastikan lantai tu tak ada air ataupun kita buruh-buruhkan dulu, bersihkan dululah sebelum mandi. Itu sebagai langkah berhati-hati. Kemudian sunat yang seterusnya adalah kita mandi tu mandi sendiri, jangan minta tolong orang lain. Mandi sendiri. Itu lebih baik kecuali darurat lah, kecuali darurat. Kemudian yang seterusnya sunat yang seterusnya mengekalkan niat mandi wajib tu daripada awal kita mandi sampailah kita selesai mandi. Kekalkan niat itu. Niat mandi wajib itu. Kemudian sunat yang seterusnya adalah ini khusus untuk orang perempuan. Perempuan bila dia mandi kan, alat sulitnya dia tu, alat sulit perempuan tu disunatkan wangikan alat sulit. Alat sulit perempuan tu dengan minyak wangi ke, dengan sabun ke ataupun apa-apa yang sesuai lah. Kasturi ke apa ke yang sesuai. Wangikan. Sekarang ni tak ada masalah, macam-macam dah. Untuk wangikan tempat tu dah macam-macam. Dia punya produk yang dibuat. Asalkan produk tu halal, bersih dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang sunat ketika mana mandi wajib.
Kemudian selain daripada perkara yang wajib, perkara yang sunat, kita nak sebutkan juga perkara yang makruh ketika mana mana mandi wajib ini. Supaya apa? Supaya tidak mengurangkan pahala. Kalau buat perkara yang makruh mengurangkan pahala. Yang pertama adalah jangan membazirkan air. Ketika mana mandi itu jangan membazirkan air. Guna dengan kadar yang perlu saja. Kemudian tidak mandi pada air yang tidak bergerak ataupun tidak mengalir. Maksudnya kalau ada kolam ke ada pun nak mandi, jangan air yang kurang daripada 2 kolah. Kalau kurang daripada 2 kolah, kita duduk dalam kolam tu tak sah mandi wajib. Maksudnya tidak kurang daripada 2 kolah tu maknanya tidak kurang daripada 270 liter air. 270 liter air. Tak kurang daripada itu. Itu kalau kita nak berendam lah, mandi berendam dalam kolam ke dalam apa kan. Kalau kita mandi pakai pancuran air pipe tu tak ada masalah, sebab tu air tu mengalir kan, daripada bawah mengalir terus. Tu tak ada masalah. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyatakan la yaqtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah seseorang daripada kamu mandi dalam tempat air yang tidak bergerak, iaitu tidak mengalir, sedangkan dia berjunub ataupun berhadas, ada besar. Okey, kemudian perkara makruh yang lain adalah, ini kena ingat, apabila kita berjunub, kita maknanya tidak bersih, kita perlukan mandi wajib, jangan kita makan dan minum. Makruh hukumnya makan dan minum kalau dalam keadaan masih berhadas ataupun masih berjunub, makruh makan dan minum. Habis tu kalau nak makan juga, nak minum juga, lapar nak buat macam mana? Caranya adalah basuh dahulu kemaluan kita dan juga ambil wuduk. Basuh kemaluan kita dan ambil wuduk, lepas tu bolehlah makan. Kalau terdesak sangat nak makan. Tapi kalau tak terdesak sangat, lebih baik mandi dahulu, bersihkan dulu tubuh badan kita. Itu yang sebaik-baiknya. Samalah juga bagi suami isteri, mana ketika mana suami isteri bersama, dah selesai dah bersama kan, kemudian bila dah selesai nak ulang lagi untuk kali kedua, sunat juga basuh dulu kemaluan tu, kemudian baru untuk langkah seterusnya. Ini kena ambil tahulah, kena ambil tahu. Kemudian kerana berdalilkan daripada hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-salati. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi berjunub, ketika mana Nabi nak makan dan nak tidur, Nabi akan berwuduk terlebih dahulu seperti mana wuduk nak solat. Jadi Nabi kalau Nabi nak makan ataupun Nabi nak tidur, maksudnya belum mandi lagi, Nabi akan ambil wuduk terlebih dahulu. Lepas tu makanlah. Lepas tu kalau nak tidur ambil wuduk dulu, lepas tu tidur. Samalah juga tadi. Ketika mana selesai yang kali yang pertama, lepas tu nak bersama semula kali yang kedua, sunat juga ambil wuduk. Kerana dalam hadis dinyatakan iza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda. Apabila seseorang kamu menjima isteri dia, bersama dengan isteri dia, kemudian dia nak ulang lagi. Dia nak ulang lagi yang kali seterusnya. Maka hendaklah dia berwuduk terlebih dahulu. Wuduk terlebih dahulu. Itu sunat. Itu sunat begitu. Sunat berbuat begitu. Itu adalah tata cara mandi wajib. Mandi wajib, perkara yang sunat, perkara yang wajib, perkara sunat, dan juga perkara yang makruh ketika mana mandi wajib. Ini yang kita kena ambil tahu. Jadi habislah, selesai bab yang keempat dan kita masuk bab yang kelima, iaitu adab-adab bertayamum. Adab bertayamum. Jadi mudah-mudahan tentang mandi wajib tu kita faham dan kita dapat amalkan. Selain daripada itu lupa pula.
saya dah janji itu nak sebut mandi-mandi yang sunat yang lain selain daripada mandi wajib itu. Antara mandi-mandi yang sunat yang lain selain daripada mandi wajib itu, yang pertama adalah mandi sunat ketika mana kita nak pergi solat Jumaat. Kemudian yang kedua adalah mandi untuk kita sambut hari raya Aidilfitri dengan Aidil Adha. Sunat kita mandi ketika itu. Kalau yang mandi sunat untuk hari Jumaat itu, bila terbitnya fajar shadiq, fajar subuh tu dah boleh mandi dah. Tak perlu tunggu dekat-dekat nak pergi sembahyang Jumaat baru mandi. Dah boleh mandi dah ketika itu, dah boleh niat untuk mandi sunat Jumaat. Kemudian selain daripada mandi untuk sunat hari raya, mandi ketika mana kita nak buat solat sunat istisqa. Solat sunat minta hujan. Bila kemarau hujan tak ada, kita nak buat solat sunat istisqa. Jadi sunat mandi. Sunat mandi. Sebelum mengerjakan solat sunat istisqa. Kemudian yang keempat adalah mandi ketika mana kita nak buat solat sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ketika mana gerhana matahari, gerhana bulan, sunat mandi. Ini sunat mandi. Kemudian yang kelima adalah bagi orang yang sentiasa memandikan mayat. Orang yang sentiasa memandikan mayat itu, selepas dia mandi mayat, sunat dia pula mandi. Tadi dia mandikan mayat, ini dia pula mandi. Dia mandi tu mandi sendirilah. Dia masih hidup, mandi sendirilah. Kan? Sunat mandi orang yang memandikan mayat. Kemudian yang keenam adalah sunat mandi bagi orang yang baru memeluk Islam. Orang yang belum Islam, kemudian bila dia masuk Islam, setelah mengucap syahadah dan sebagainya tu, sunat dia mandi. Mandi sunat. Okay. Pendapat yang muktamad mengatakan kalau orang yang baru masuk Islam tadi tu, dia berhadas besar sebelum masuk Islam. Jadi bila dia nak mandi lepas masuk Islam tu, dia mandi tu mandi wajib. Pasal tadi dia berhadas, hadas besar. Tu kena pastikanlah. Kalau orang yang nak masuk Islam tu, kena pastikan dia sebelum tu dia berhadas besar ke tak? Tak ada besar. Ada besar, sunat dia mandi tu mandi wajib lah. Kemudian sunat yang seterusnya, mandi sunat seterusnya adalah mandi sunat bagi orang yang gila. Selepas gila tu dia waras. Tadi dia gila, lepas dia gila tu, sebab dia selesai habis daripada kegilaan tu, dia waras. Sunat dia mandi. Sunat mandi. Kemudian begitu juga sunat mandi bagi orang yang tadi dia pingsan. Lepas dia sedar tu, dia sunat mandi. Orang yang pingsan, pitam, lepas tu dia sembuh ataupun dia sedar balik, sunat dia mandi. Sunat mandi. Kemudian yang ke-9 adalah sunat mandi bagi orang yang nak berihram. Orang nak berihram haji ataupun umrah. Kemudian yang ke-10 adalah sunat mandi ketika mana nak masuk ke Mekah. Nak masuk ke tanah Mekah tu sunat mandi. Kemudian yang ke-11 sunat mandi ketika nak wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sunat mandi. Kemudian yang ke-12 mandi ketika mana nak mabit di Muzdalifah, nak bermalam di Muzdalifah tu sunat mandi. Kemudian yang ke-13 mandi ketika mana hendak melempar lempar jamrah. Sunat mandi. Kemudian mandi ketika mana tawaf, ketika mana nak tawaf. Kemudian mandi ketika mana nak sa'i. Kemudian mandi ketika mana nak masuk ke kota Madinah pun mandi juga. Itu sunat mandi. Selain daripada itu, selesai daripada berbekam juga sunat mandi. Selesai daripada berbekam, sunat mandi. Mandi sunatlah. Dan berbekam ni kena ingat, jangan berbekam pada ketika Ramadan. Bulan Ramadan jangan berbekam, makruh hukumnya. Sebab yang puasa yang lepas-lepas tu ada datang cerita kata dia berbekam, sedangkan dia berpuasa. Maksudnya orang yang buat bekam tu pun tak tahu jugalah, tak tahu juga bahawa perbuatan tersebut makruh. Makruh berbekam ketika berpuasa. Kemudian sunat mandi ketika mana selesai kita cukur misai ataupun bulu-bulu yang disunatkan cukur. Bulu-bulu yang disunatkan buang cukur itu
dah selesai semua tu mandi. Mandi sunat. Kemudian bagi orang yang dah sampai usia baligh, kan mandi kan, usia baligh. Kemudian sunat juga mandi kalau kita nak menghadiri majlis yang baik-baik. Contohnya majlis ilmu, majlis walimatul urus, majlis zikir, datang masjid, kan. Itu sunat mandi. Itu ada lebih kurang 17 hingga ke 20 jenis-jenis mandi yang sunat. Ni mandi yang sunat yang boleh kita amalkan selain daripada mandi wajib tadi. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Maknanya kita dah habis bab yang keempat. Minggu hadapan insya-Allah kita masuk bab yang kelima, iaitu adab-adab bertayamum. Adab-adab bertayamum ni nanti kita akan sebutkan apa itu tayamum, kenapa mesti tayamum, bila masa nak bertayamum, apa syarat-syarat tayamum, dan perkara yang berkaitan dengan tayamum kita akan jelaskan nanti insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi apa yang disampaikan pada malam ini yang baik tu daripada Allah SWT, yang maha kurang tu daripada diri saya sendiri. Yang penting adalah kita faham dan kita amalkan. Faham dan amalkan, itulah tujuan kita belajar, untuk kita amalkan. Jadi yang tak baik tu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf lah ada salah silap, terkasar bahasa, gurau senda dan sebagainya tu, saya minta maaf. Tak ada niat apa-apa, sekadar nak bersenda gurau saja, nak selingan saja. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.